أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 6. Muka surat 6, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 6, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia, tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia yang baharu jauhar, jauhar, atau ada ia segala yang baharu arak. Dan Allah Ta'ala bukannya jauhar, bukannya arak, maka tiada ia Allah menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali. Maka jikalau mencampur oleh syaitan pada zihin engkau, pada zihin engkau. Zihin ni satu alat di kepala untuk apa? Untuk apa guna nakak weh. Saya ngaji ni satu alat di kepala untuk menangkap segala apa yang dicerita, menangkap. Macam polis pula. Zihin ni satu alat di kepala untuk menangkap segala apa yang dicerita. Kita panggil nakak tu lah. Tak faham tak? Nakak. Macam kita kata orang tu cakap tu munakak ke dah? Dia tak nakak langsung. Mana zihin tu satu alat di kepala untuk menangkap segala apa yang dicerita. Itu zihin. Zihin tu pula masuk ke dalam sedikit dipanggil mudrikah. Selepas kita nakak, ada faham lah, ada faham. Kita memahami apa yang dicerita, lepas tu sipang di mudrikah. Dalam laginya dipanggil hafizah. Dalam lagi. Yang mana kadang-kadang di mudrikahnya tidak ada, di hafizah simpanan dalam tu ada. Kena mikir, korek. Ya sungguh. Dan tadi kenapa kata tidak pernah dengar? Tadi kata tidak pernah berjumpa. Contohnya, kita berjumpa seseorang, dia kata dia kenal kita,
kita tak kenal dia. Kita tak kenal dia. Kita pun mikir tak kenal dia. Beritahu dah berjumpa tu di mana, bila. Tak ada. Kita pun balik rumah tenang tu, relax. Oh, ya sungguh. Mana apa tu? Di simpanan dalam hafizah ada. Di mudrikah hak simpanan luar tu hilang. Ada di simpanan dalam. Dia panggil ada di hafizah. Ada ni. Kalau tak ada di hafizah, memang tak ada lah. Kemungkinan pula tak pernah jumpa pun tak tahu. Dia salah orang pun tak tahu. Mungkin dia salah orang, gitulah. Tapi kalau betul kita pernah jumpa, memang ada di simpanan dalam tu. Walaupun di masa mula-mula jumpa tu kita dah ingat langsung. Mana apa ni? Apa panggil lupa. Tak ada langsung. Tak ada. Tapi fikir ada di dalam tu. Sama juga kita belajar mula-mula terdengar tu jadi berasa macam pertama kali dengar. Pertama kali dengar. Lama tu kita belajar dah dulu. Belajar dah dulu. Ada di hafizah tu. Kadang-kadang kita tak ingat dah. Tak ingat kita belajar dah dulu. Tapi kenapa kita mudah faham? Mudah faham. Mudah faham. Sebab apa? Dalam tak ada dah sebenarnya. Di hafizah dalam, ingat simpanan dalam tak ada dah. Tapi di simpanan luar hilang, tak ada. Tapi bila benda tak ada dalam, mari pula sedang molek lalu kan. Ada ni. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia macam tak reti apa-apa, tapi bila dia belajar, dia mudah faham. Bukan kata cerdik benar, tapi dia mudah faham. Ni kadang-kadang mari daripada mana ni? Masa budak-budak zaman itu, mak ayah dia bagi sejik surah semua. Tak reti apa pun masuk semua dalam pendengaran dia tu. Pendengaran budak yang suci. Ada di simpanan dalam tu, apa yang dia ajar. Tapi oleh kerana lepas dia pakai tak cara langsung, tak ada. Dia belajar kemudian, kalau masa belajar, kalau dia kata saya tak reti apa satu. Tapi kenapa dia belajar, dia mudah faham? Sebab simpanan dalam tu ada. Itu penting. Kita kata budak tak tupu korang ngajar, bawa apa, jangan. Budak-budak ni kadang-kadang dia sama main je. Tapi dia masuk dalam ingatan dia tu. Kita orang tua ni memanglah tak gerak pun, tupu sangat-sangat. Banyak mana boleh tak tahulah. Cuma kalau budak tu tak hidup diam, kita buat jauh sikit daripada orang. Lepas tu setengah-setengah masjid, setengah masjid dia buat tempat untuk budak-budak. Setengah masjid dia main tanah, budak-budak main tanah. Siap orang boleh jual lagi tanah tu. Selain daripada mak ayah nak belajar, tak boleh tinggal anak rumah, memang dia kena bawa. Sebab apa? Sebab spekar kuat. Dia boleh dengar ilmu, tak apa. Dia akan masuk dalam sepanjang dalam, walaupun kemungkinan kalau lepas tu dia belajar semua, ingat semua lah dia nya. Lepas tu tak dia tak belajar terus lah. Maka senyap ilmu dunia je. Siapa masuk kemudian nak belajar, insya-Allah, sebab ada di simpanan. Ada dalam. Walaupun dia tak ingat dalam. Tu kadang-kadang. Jadi mudah faham, tidak sedar. Dia kata ni baru saya belajar. Dia dengar dah sebelum tu. Hak dengar sebelum tu lah, hak jadi belajar kemudian tu jadi mudah. Sebab apa? Ada di hafizah. Jadi zihir ni satu alat yang boleh memahami apa yang dicerita, kemudian disimpan di mudrikah, masuk dalam lagi di simpanan di hafizah. Maka jikalau mencampak oleh syaitan pada zihir engkau bahawasanya apabila tiada ada Tuhan itu jirim dan tiada Arab, maka apalah hakikatnya? Maka kata olehmu pada menurut mereka itu tiada mengetahui Allah melainkan Allah. Kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauhar atau ada ia Arab. Kerana ni elah pada kata
ketiadaan menyamai, ketiadaan serupa Allah bagi segala makhluk dan jika pada satu wajah satu jalan sekalipun tiada ketiadaan menyamai, kerana bahawa segala yang baharu ini, segala yang baharu ini makhluk lah. Kadang-kadang disebut segala yang baharu, disebut segala makhluk, tulis je lah. Sebab segala perkara yang baharu yang asalnya tiada, yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya adalah makhluk Allah. Tidak ada satu perkara yang ada dengan sendiri, tidak ada. Akal pun tak boleh nak terima. Ada suatu benda, asalnya benda tu tidak ada, kemudian benda tu ada benda tersebut tidak ada yang mengadakan dia. Ada sendiri je. Akal tak boleh terima. Mestilah perkara yang asalnya tiada, kemudian ada, dijadikan. Siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan segala perkara yang baharu. Allah yang menjadikan segala perkara yang baharu. Jadi yang baharu ke makhluk ke sama? Kerana segala yang baharu ini, makhluk ni, tiada sunyi ia, tiada lepas ia daripada bahawa ada ia segala yang baharu ni jauhar atau ada ia arak. Jauhar ataupun arak. Jauhar, jirim, jisim. Jauhar, jirim, jisim. Ni istilah kita ni. Dia jauhar, jirim, jisim. Dia jauhar, jirim, jisim ni, kalau jisim, benda, jauhar, jisim sama, benda yang bertokoh, berbentuk, yang boleh dibahagi, mana besar. Dia ada pula satu dipanggil jauhar pirik, dipanggil benda yang terlampau halus, yang tidak boleh dibelah, tidak boleh dikerak, tidak boleh dia apa, kecih baru panggil tu. Terlampau halus dipanggil jauhar pirik. Kalau jirim, jisim, jauhar ni benda yang tidak sebut sini, tidak datangkan takrif. Takrif jauhar, jirim, jisim. Dia kalau jirim ni di umum, kalau besar panggil jirim, kalau kecil pun panggil jirim. Tapi kalaulah jirim ni umum, besar pun panggil jirim, jisim pun ni kecil pun panggil jirim. Jirim tu lebih umum. Kalau kecil dia panggil apa ni? Dia panggil jauhar pirik. Catat tulis banyak apa tulis ni, nak baca semula pun tak dan. Masa mengaji tu kat Allah, pas tulis. Siapa masa nak kalau tengok rumah dulu kat orang sebab apa? Tulis catatan tu bukan straight gini je. Gini pun ada. Punyalah mainnya. Pusing kita, tulis kod balik. Pusing kita. Dah nak ikut hok jalan dia tu. Habis dah kosong. Hak belah atas kebetulan tak catat line dia tu. Atas kita pun pusing buat terbalik pula. Siapa masa nak baca pula kitab. Tu apa pula kitab? Bukan kitab terbalik. Ni catatan terbalik. Tulis dah pula tu main gitu. Main. Tapi setakat mana boleh tulis. Dia jauhar, jirim, jisim ni benda yang mengambil lapan. Benda yang berdiri sendiri, tidak menumpang tetapi mengambil lapan. Mengambil lapan mana apa ni? Dia kena
Kalau tempat tu tempat yang sudah penuh, tempat tu sudah penuh, dia tak boleh nak masuk lah. Macam kita ni, jirim kita besar pun jirim, jisim pun jirim. Ini besar pun jirim, besar pun ini kecil pun dia panggil jirim. Jadi ni kita ni, kalau tempat tu tempat yang padat macam dalam dinding, boleh kita masuk. Tu jirim. Benda yang benda yang mengambil tempat yang lapang. Tempat lapang ni, tempat yang kosong. Tempat kosong ni, tempat lapang kosong ni pada sangkaan je lah, tak ada kosong. Penuh dengan udara. Tapi udara ni dia jisim yang halus. Udara ni jisim yang halus, yang mana apabila jisim yang halus ni dia boleh apa dah dia panggil, boleh hua. Dia boleh masuk antara satu sama lain. Ada ni. Kalau kita kata ni dalam surau kita ni penuh dengan udara, masuk berapa orang pun taklah kata pintu jadi gerak sebab udara nak keluar, sebab penuh dah, sebab udara penuh dalam ni. Ada ni. Kita pergi masuk pula dalam udara tu jadi kena keluar separuh. Dah sebab dia udara ni memang berjisim, tapi dia jisim yang halus, yang rua, yang boleh dia dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Sebab itulah kalau kita jerembung dengan udara, dia takkan bunyi walaupun udara tu berjisim, sebab dia halus. Cuma kadang kalau laju bunyilah gitu kan. Kalau laju kan, kita bunyi tu. Kenapa bunyi udara? Sebab apa? Udara tu benda ada. Kita langgar dia kadang-kadang bunyi. Tapi dia boleh sepok lah. Dia boleh lari, dan udara dengan udara ni dia boleh dia boleh masuk antara satu sama lain. Tapi kalau jirim kita ni jerembung dengan jirim macam kita juga, berbentuk macam kita ni, tu degung bunyi. Sebab apa? Sebab sama-sama jirim yang padat. Tapi kalau kata udara tu jisim yang halus, walaupun dia ni perlu pada tempat juga, sebab dalam dinding, dalam tiang, udara tak boleh nak masuk. Dia tak sama macam jisim latif malaikat. Malaikat pun berjisim yang halus. Jisim malaikat yang halus ni dia boleh pergi mana-mana, walaupun tempat tu tempat yang padat, yang tidak kosong sekalipun. Itu beza. Udara tak boleh nak pergi. Kalau tempat tu padat, walaupun udara jisim yang halus, tak boleh pergi. Dia tak boleh masuk tempat yang padat. Ada ni. Cuma kalau udara kita tak nampak lah, udara tu lari tu. Macam udara kita kata asap lah. Asap tu macam udara. Tu kita nampak. Ada ni. Kita langgar tu nampak asap tu lari. Yang tu nampak. Padahal udara kita lah, tapi kita tak nampak. Kan asap kan? Kita langgar dia pun lari. Nampak asap tu lari. Ada ni. Itu dia panggil tu jisim juga tu. Jisim yang halus. Adapun kita ni jirim, jisim yang kasar, yang mana mengambil tempat lapang, tempat yang kosong. Itu jirim, jisim, yang mana kita boleh panggil zat. Zat kita boleh panggil, jauhar kita boleh panggil, jirim, jisim kita boleh panggil. Ada ni. Tapi kita biasa gunanya jirim lah. Jirim. Zat, jirim. Di hadapan tu. Atau ada yang arak. Ni satu lagi. Arak. Ni dia istilah ilmu ni. Kita semoleknya, kita ni sebut kata zat, sebut kata jirim, jisim tu, kita nakak lalu dah. Kita mari lalu dah. Sebut kata sifat, sebut kata arak, sebut sifat, sebut arak tu, kita mari lalu dah. Biar gitu. Dia tersebut jirim lah. Zat dengan jirim
Zat ni umum, jirim ni khusus. Zat ni umum. Hak qadim pun panggil zat. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak baharu ni pun boleh panggil zat juga. Itu panggil umum. Umum ni ada apa? Pergi belakang ni. Hak qadim zat Allah. Hak baharu zat kita. Adapun jirim hanyalah kepada zat yang baharu, yang mengambil lapang. Jirim hanyalah zat yang baharu yang mengambil lapang. Mana jirim, Tuhan tak boleh kata jirim. Tuhan boleh kata zat je. Adapun kita, zat pun boleh, jirim pun boleh, jisim pun boleh, jauhar pun boleh. Tapi sini kenapa tak sebut kerana sekali yang baharu adalah zat. Tak sebutlah zat sebab zat ni masuk Tuhan. Kita mau cerita Tuhan ni, nak cerita hak makhluk. Hak makhluk jirim, jisim, jauhar. Ada ni. Tapi hak makhluk baru ni boleh panggil zat, boleh. Jadi zat ni dia umum. Hak qadim Allah pun boleh panggil zat, hak baharu kita pun panggil zat. Tapi kalau jirim, jisim, hak baharu. Sama juga dengan sifat dan arab. Sifat ni hak ada di zat yang qadim boleh panggil sifat, hak ada di zat yang baharu pun boleh panggil sifat. Adapun arab hanyalah kena kepada sifat yang menumpang di jirim yang baharu. Hanya boleh panggil pada sifat yang menumpang di jirim yang baharu saja boleh panggil arab. Sifat yang qadim yang ada di zat Allah qadim tak boleh panggil arab. Sebab arab dia duduk di benda yang baharu. Tapi kalau zat hak ada di hak qadim Allah pun boleh panggil zat, hak menumpang di yang baharu, hak ada di jirim kita pun boleh panggil sifat. Jadi sifat umum. Hak qadim sifat kudrah Allah, hak baharu sifat kudrah makhluk. Ada tak? Ada ni. Jadi hak Tuhan pun boleh panggil sifat, hak kita pun panggil sifat. Boleh panggil sifat tapi tak samalah tu sifat yang qadim ni sifat yang baharu. Tapi boleh panggil sifat. Hak qadim boleh panggil sifat, hak baharu boleh panggil sifat. Arab sifat yang baharu yang menumpang di zat di jirim yang baharu. Jadi kalau hak Tuhan boleh panggil dak Arab, kudrah Tuhan boleh panggil Arab tak boleh. Kudrah kita nak panggil sifat pun boleh, nak panggil Arab pun boleh. Ada ni. Gitu je. Arab ni lah takut istilah ilmu. Ada kata payah, jirim, jisim tak payah. Tak payah. Sebab kita biasa sebut kita pun panggil zat juga, kita panggil sifat juga. Jadi sini ni hak kita panggil jirim, panggil jauhar, panggil jisim. Kemudian cerita pula Arab sebab nak berbeza hak baharu dengan hak Tuhan. Zat Allah Ta'ala zat yang qadim. Sifat Allah Ta'ala sifat yang qadim yang menumpang di zat yang qadim. Jadi Allah kita cerita sininya zat Allah yang qadim, sifat Allah yang qadim. Yang baharu jauhar, jirim, jisim yang baharu. Kemudian sifat yang baharu arab sebut. Tapi jauhar, jirim, jisim yang baharu boleh dah nak sebut dengan zat, boleh. Arab sifat yang baharu yang ada di zat yang baharu boleh dah nak panggil sifat, boleh. Dari sini sebut arab lah. Sebab kita nak tak sama antara Allah dengan segala perkara yang baharu. Dia jirim, jisim ni ma tahayyaza binafsi ataupun mutahayyizun binafsi, benda yang mengambil lapang, yang membawa diri sendiri, yang bawa diri sendiri. Maknanya sekarang jauhar, jirim, jisim ni tidak menumpang. Kita menumpang tak? Kita tidak menumpang. Yang menumpang adalah Arab. Arab sifat mestilah menumpang di jirim, jisim kita. Kita tak menumpang.
Cuma oleh kerana jirim jisim kita ni bertongkol, berbentuk, kita perlu kepada ruang kosong. Tu ya. Kita perlu pada ruang kosong. Kemudian kita jadi duduk lekat di bumi ni, hak tu kata tarikan graviti. Bukan kata tubuh kita perlu pada bumi. Tengok orang naik ke atas dia terapung tu kan. Naik ke atas, hak ada tarikan graviti dia terapung. Maknanya bukan kata jirim jisim kita perlu pada bumi. Tidak. Jirim jisim kita oleh kerana bertongkol, berbentuk, perlu kepada ruang kosong. Tu je. Tapi nak cerita, adakah zat kita ni menumpang dia lain? Tidak. Yang menumpang adalah sifat. Sifat menumpang di zat, sifat menumpang di jirim di jisim kita. Adapun jirim jisim kita ni dipanggil berdiri sendiri. Maqama binafsi, berdiri sendiri, tidak menumpang di yang lain. Yang menumpang di lain adalah arak, numpang di lain adalah sifat. Ada ni. Jadi di sini sebut jauhar ataupun jirim ataupun jisim. Jadi jirim ni umum, besar, kecil pun dipanggil jirim. Kerana segala yang baharu itu tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauhar atau ada ia arak. Tak lari dah. Benda yang baharu tak lari daripada jauhar, jirim, jisim atau ada ia arak. Arak ni sifat yang baharu yang menumpang di zat yang baharu. Sifat yang baharu yang menumpang di jirim, jisim, jauhar yang baharu. Dan Allah Ta'ala bukan Allah Ta'ala jauhar dan bukannya arak. Maka tiada ia Allah menyerupai akan sesuatu dan makhluk sekali-kali. Dah makhluk ni tak lari daripada jauhar, jirim, jisim, tak lari daripada arak. Sifat yang baharu yang menumpang di jirim jisim yang baharu. Allah bukan jauhar. Allah zat yang qadim. Allah zat yang qadim. Adapun jauhar jisim jirim ni zat yang baharu. Jirim jisim yang baharu yang perlu kepada ruang yang kosong. Mana bertempat nah? Bertempat tetap bertempat. Cuma kalau macam malaikat jisim yang latif, dia tidak perlu pada ruang yang kosong lah. Mana walaupun kata buat tembok tinggi mana, tebal mana pun, bukan kata malaikat sekat. Tak, dia boleh masuk. Sebab jisim malaikat jisim yang halus. Tapi walaupun macam mana, malaikat jisim yang halus, dia bertempat. Ada tempat lagi malaikat. Di langit ke, di bumi ke, bersama dengan kita ke, bertempatlah. Sebab apa? Sebab malaikat adalah jisim yang latif. Allah Ta'ala tidak. Zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim. Maka zat Allah Ta'ala tidak bertempat. Hak bertempat ni, bertempat di atas ke, bertempat di bawah ke, itu adalah kena kepada jirim, jisim, benda yang baharu, segala perkara yang baharu. Jadi Allah Ta'ala bukan jauhar, bukan jirim, jisim, dan Allah Ta'ala bukan arak. Maka Allah Ta'ala tidak menyerupai akan satu makhluk sekali-kali. Tak serupa Allah Ta'ala sekali-kali makhluk, walaupun pada satu jalan sekalipun. Pada satu jalan sekalipun. Maka timbullah pulaknya syaitan mari nak capok dalam zihin, dalam hati kita. Maka jikalau mencampur oleh syaitan, syaitan dicapok pada zihin engkau, ni mari dalam kepala kita ni, mari dalam otak kita ni, bahawasanya apabila tiada ada Allah itu jirim. Jirim pula tiada terjauhar. Jirim dan tiada arak. Allah Ta'ala bukan jirim dan bukan arak.
maka apalah hakikatnya Tuhan ni macam mana sebenarnya. Nak bagi dapat syaitan capok dalam kepala otak kita ni. Allah Ta'ala bukan jirim yang mengambil lapang, dan bukan jauhar sifat yang baharu yang menumpang di jirim. Lepas tu macam mana Tuhan sebenar-benarnya? Ni timbul ni macam mana Tuhan sebenar-benar Tuhan ni. Sebab apa? Sebab tak sama macam kita. Kita ni jirim Arab, makhluk ni jirim Arab. Tuhan tak, bukan jirim, bukan Arab. Tak pasal mana Tuhan? Ni orang duduk sibuk-sibuk duduk nak korek berkaitan dengan zat Tuhan. Kemudian Tuhan ni di mana, duduknya di mana. Ni hak mari daripada hak syaitan capok, tapi keluar sampai mulut dia. Jadi juru cakap pula orang panggil. Ni hak timbul soalan. Dah Tuhan jirim pun tidak, Arab pun, Tuhan ni balas mana? Sama juga kalau kata Allah tidak bertempat, dah tidak bertempat. Ada mana kalau tidak bertempat? Kalau ada mesti bertempat. Ni mari mana ni capok ni apa? Mari depan-depan ni timbul persoalan gitu pada syaitan. Tapi keluar siapa ke lidah jadi juru cakap pula. Kalau Tuhan tak bertempat, tak ada lah Tuhan. Kalau Tuhan tak bertempat, Allah diri waktu pula. Tuhan ada, Tuhan ada, mesti bertempat. Tuhan ada, mesti bertempat. Kalau tidak bertempat, tak ada Tuhan. Kalau tak bertempat, tak ada Tuhan. Ni, hak mari mana peseng-peseng gini. Ada orang ceramah, tapi dia asalnya bukan orang Islam, dia masuk Islam. Dia kata masalah Tuhan ni, bertempat tak bertempat Tuhan ni, dia kata orang bukan Islam tak ada problem. Dia kata tak ada problem. Tanya orang Hindu ke, tanya orang Buddha ke, mana Tuhan? Ataslah Tuhan. Kata ada problem tu kan orang kafir. Sebab apa? Sebab mereka pun beranggapan Tuhan ni selayaknya di atas. Tu comel. Dia orang Islam, tapi asalnya bukan Islam lah. Jadi dia bawa pahaman lama. Orang Islam je timbul duk bala Tuhan ni tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah. Tengok kalau orang kafir tak ada isu. Sebab apa? Tanya Tuhan, mesti mereka tunjuk atas. Tu comel tu. Kata kita pun begitu juga. Dia lah dia. Dia gitu. Dia. Dia kata kalaulah kita kepada orang kafir lah, Tuhan tidak di atas, Tuhan tidak di bawah, Tuhan tidak bertempat, kesimpulannya tak ada Tuhan. Orang kafir tu kata. Jadi di peseng tu juga dia, orang tak percaya ke Tuhan ni, bukan masalah kata Tuhan tidak di atas, Tuhan tidak di bawah. Dia kata tak ada Tuhan. Kalau kita tanya kita, Tuhan besar ke tak? Tidak besar. Kecil? Tidak kecil. Putih? Tidak putih. Hitam pun tidak. Tidak, tak ada lah tu. Jadi kita lagi sama je. Dia kata mana kalau kita cerita orang kafir, Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, jadi orang kafir kata tak ada Tuhan kalau gitu kok. Orang kafir dia ambil kira. Memang tak ada Tuhan tu. Orang kafir juga kalau kita kata Tuhan Allah tidak besar. Tapi tak tahulah hak puak-puak terpesa ni dia beranggapan Tuhan besar, tak tahulah. Sebab apa Tuhan duduk di arash? Sebab arash makhluk Allah yang paling besar. Maka sesuailah Allah di arash sebab arash besar. Jadi makna Allah besar juga lah. Kau ada faham tak ni? Ni. Benda kok cukup mudah. Sebab apa jadi pajuh disesak gitu tu. Ni mari ni. Hak mari cap ni. Ada tukang capok ni. Ada tukang capok. Maka jikalau mencapok oleh syaitan pada zikr engkau bahawa apabila tiada ada Allah itu jirim, Allah tidak bukan bertongkar berbentuk, tidak besar tidak kecil, dan tiada arak, maka apalah hakikat Allah? Maka kata olehmu, jawab olehmu akan hak syaitan capok ni. Kata dalam hati ni lah. Pada menolak demikian itu, menolak demikian hak barang yang dicapok oleh syaitan ni.
Tiada mengetahuikan Allah melainkan Allah. Itu jawapan dia. Tiada mengetahui berkaitan Allah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam hanya bercakap. Jibril alaihissalam tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita je satu-satunya sebelum kiamat melihat zat Allah dengan mata kepala. Melihat zat Allah dengan mata kepala. Sesiapa yang mengaku dia melihat zat Allah dengan mata kepala, bukan setakat haram, kafir waliyazabillah. Oh, saat ni nak mari surah sejak sana jerembung dengan Allah. Nampak Allah dia kata, comel putih Allah, kafir lalu dah. Bukan kata haram dosa, kafir. Sebab yang melihat zat Allah dengan mata lendek, dengan basar, hanyalah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak syuhud dengan basar tu cerita lain. Syuhud dengan basar tu cerita lain. Hak melihat dengan basar mata lendek, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik ke Mekah, Nabi cerita tak berkaitan kaifiyah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi cerita tak? Nabi tak cerita. Sebab tidak ada perkataan. Kalau kita nak cakap ni boleh nak cerita berkaitan dengan zat Allah. Apa dia? Besar, kecil, putih, cerah. Dah. Tak ada perkataan. Lepas tu Nabi tak cerita berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya cerita ini gambaran-gambaran, ibrah pengajaran daripada perjalanan Nabi, dan Nabi bawa mana berkaitan kewajipan sembahyang. Jadi kita tolak syaitan itu Tuhan balah mana, tidak mengetahui berkaitan dengan Allah, melainkan Allah jua. Macam mana tak ada lah macam mana, sebab yang mengetahui hanyalah Allah Ta'ala jua. Ini kalau syaitan capok. Kemudian syaitan ni bukan capok Tuhan bagaimana, dia capok pula dah nampak macam Tuhan. Tu dia capok macam mana Tuhan, dia capok macam mana Tuhan. Syaitan juga dia bukan setakat macam mana Tuhan, dia capok di hati kita rupa Tuhan, besar, dekat, putih, dia mari dia. Dia mari capok. Hak ni dia capok pertanyaan. Tuhan tidak jirim, Tuhan tidak arak, macam mana Tuhan? Satu sepekat laginya dia tak capok macam mana Tuhan, ditunjuk tu Tuhan. Besar kan Tuhan, kan kecil. Besarlah kecil, tak panggil Tuhan pula, pijak dia orang. Lepas tu takkan Tuhan ni warna hitam pula, udah cerahlah, putihlah. Dia main capok. Ni hak dia capok pertanyaan Tuhan macam mana. Dia capok rupa Tuhan di hati kitanya. Kerana kitanya kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafih. Ni kata-kata ni warid datang daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tiap-tiap perkara yang terlintas di kepala otak engkau, Allah menyalahi. Kita hak mula-mulanya syarak Nabi melarang kita daripada berfikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi suruh kita ni fikir jadi Allah sudahlah. Tafakkaru fil khalqi, Nabi kata. Berfikirlah kamu pada fil khalqi ayil makhluk, pada kejadian Allah Subhanahu wa. Jangan kamu fikir. Wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bil fikrah. Yang fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang syarat larang kita fikir. Tidak fikir. Tak fikir, syaitan pula mari capok. Ni hak syaitan mari capok, mari lintasan. Hak mana-mana lintasan di kepala otak kita, Allah menyalahi. Hak mana-mana lintasan di kepala otak kita, Allah menyalahi. Gimana? Berfikir berkaitan dengan zat Allah dilarang. Tapi syaitan capok dalam fikiran kita, apa yang terlintas tu Allah menyalahi. Besar, kecil, Allah menyalahi. Putih, hitam, cerah, gelap, Allah menyalahi.
Terlintas di depan otak kita, di atas, di bawah, di hadapan, di belakang kita, Allah menyalahi. Sebab yang terlintas di depan otak kita adalah gambaran perkara yang kita pernah lihat, iaitu makhluk. Itu je. Bukan makhluk pun, bukan semua ada dalam minda otak kita. Kadang-kadang makhluk kita tengok dah pun masa kita lupa. Tak ada di ni otak kitanya. Hak sama makhluk. Dah hak Tuhan, hak tak pernah kita tengok. Syurga neraka pun oleh kerana tak pernah tengok, walaupun makhluk Allah, walaupun ada gambaran syurga neraka atas muka dunia ni, kan ada gambaran lah. Dengan nikmat tu gambaran, dengan azab itu gambaran, gambaran neraka, api atas dunia tu gambaran. Tapi kita pun mikir di akal kita, di hati kitanya, macam mana syurga, apa yang kita gambarkan tak tepat. Sebab apa? Kita tak pernah tengok syurga, nak gambar macam mana? Syurga sebenarnya tak pernah tengok, tapi gambaran tu ada, cerita nikmat syurga tu ada. Tapi kita gambar di kepala otak kita makhluk Allah tu, tak akan serupa dengan apa yang tergambar di kepala otak kita. Hak ni hak lintasan berkaitan dengan Allah Ta'ala yang tak pernah kita lihat. Pastilah Allah menyalahi, sebab hak ada di kepala otak kita adalah gambaran makhluk. Allah menyalahi, tidak serupa dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda dinyatakan ayat laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Syura ayat yang ke-11. Artinya tiada seperti umpamanya, tiada seperti umpama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu. Sesuatu tiada seperti seumpama Allah sesuatu pun. Dan ialah Allah yang amat mendengar lagi amat melihat. Dia katakan ayat laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Syai'un tu dipanggil isim nakirah, isim makrifat asy-syai'u. Syai'un dipanggil isim nakirah, duduk di halaman nafi. Mana nafi? Laisa, bawa faedah umum. Mana apa umum? Tiada satu perkara pun yang serupa dengan Allah. Tiada satu perkara pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syai'un tu isim nakirah, duduk di halaman nafi. Dan lemah daripada mendapat, itulah pendapat. Apa benda pula ni? Lemah daripada mendapat. Al-ajzu anil idraki idrakun. Lemah kita daripada nak mendapat, nak mengetahui Tuhan ni balas mana, tak capai akal kitanya. Itulah pendapat, yakni pengetahuan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ajzu anil idraki idrakun, diterjemah dengan dan lemah daripada mendapat, itulah pendapat. Lemah daripada mendapat, al-ajzu anil idraki, lemah daripada mendapat. Kalau kita mendapat Tuhan tu macam mana? Lemah kita daripada nak mendapat, nak mengetahui Tuhan tu macam mana. Tak boleh tahu kita Tuhan tu macam mana. Itulah pendapat, yakni pengetahuan yang dituntut pada syarak. Apa yang kita nak? Selagi nampak di kepala Tuhan ni atas, bukan. Tak boleh nak fikir, tak ni. Tak boleh nak gambar. Hata kita nak. Hata kita nak. Pandai ni. Mana lemah kita daripada nak tahu macam mana Tuhan. Tak tahu lah kalau kita kok tak tahu itulah ilmu. Ada juga hak lemah tu, hak tak dapat, hak tak tahu tu ilmu, jadi pengetahuan yang kita hendak. Hak tu lah. Ada ni. Hak ni hak berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kadang-kadang orang guna ni istilah ulama ni, al-ajzu anil idraki idrakum. Lemah daripada nak faham berkaitan dengan qada dan qadar. Tu inah dia tu. Tak boleh tu fardhu ain. Kena faham molek tu qada macam mana, qadar macam mana. Tu pekerjaan Allah. Ni hak zat Allah ni.
Kan kita dituntut fikir berkaitan kerjaan Allah Ta'ala kan, kejadian Allah, makhluk Allah kan. Itu tidak dilarang tu. Bahkan itu kena kemah tu, kena faham molek. Lemah kita nak membezakan antara qadar dengan qada. Tu nak. Lemah daripada kita memahami segala-gala qada Allah, kemudian kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan nak Allah tetap belaka dah. Tak faham kitanya. Tak faham tu nak. Tu tak kena gitu. Al-azzu anil idraki, idrakan ini lemah kita nak mengetahui Tuhan tu macam mana. Itulah idrakun, yakni pengetahuan yang dikehendaki pada syarak. Dah faham lah segala-gala Tuhan. Lepas tu kita wajib pula isbatkan di akidah kita ada pilihan. Pilihan apa lagi dah Tuhan belaka dah. Tak faham. Tak faham ni. Kita berpegang segala-gala Tuhan, ayat Quran ayat. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, Quran sanda kita. Anda faham tu? Dan sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan tu hak Tuhan ke tak? Hak Tuhan juga. Tapi kenapa Tuhan sanda kita kalau Tuhan juga? Barulah jadi. Barulah jadi. Jangan tanyalah tu sekata je. Hakikinya segala-gala daripada Allah. Tak ada hak Tuhan belaka. Pilihan kita buat Tuhan, perbuatan kita buat Tuhan. Tapi banyak ayat Quran menyanda perbuatan kepada kita. Kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan duduk di bawah hak Tuhan belaka juga. Dah kenapa kita? Jangan soal. Tapi kita fahamlah kenapa kita berpegang segala-gala Allah. Quran ayat. Kenapa kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan? Kerana Quran sanda kita. Dah Quran sanda kita sebenarnya ada dak kita tu? Tak ada. Kenapa Quran sanda pada kita perbuatan, benarnya perbuatan kita tak ada. Kenapa? Jangan tanya. Ada pula. Tak boleh tanya, ada lah. Tak boleh gitu. Kita nak tanya biar rapat. Rapat. Nak tanya biar siapa puas hati. Nak tanya siapa puas hati. Ni tanya jawab. Siapa sekali? Tak boleh tanya dah. Kan ni je. Dak puas hati. Dah. Nak tanya siapa dia? Tanya buku kita royak la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Jangan ditanya kerjaan Tuhan. Tuhan kata gitu, kita pegang gitu sudahlah. Kita yang akan ditanya pada hari akhirat. Jadi kata je lah. Kalau nak tanya juga malah bahasa gila mungkin tanya Allah Taala. Tak bukan. Hak mana boleh tanyalah. Tapi sampai setakat ni sudah. Jangan duk teruk. Kau duk teruk. Apa duk teruk? Jangan duk teruk. Lemah mai duk teruk gitu bang dah. Teruk bang apa? Bukan teruk. Mana teruk? Jadilah setakat ni sudah dia ni. Teruk orang panggil. Nak tanya juga. Jangan. Tu kerjaan Tuhan. Sakat kita faham pegang. Tapi kena faham. Jangan kata lemah kita nak faham lemah tu nak ada. Jangan kata kena faham molek. Hak ni lemah daripada nak mengetahui Tuhan tu macam mana. Hak itulah hak pendapat idrakun dengan makna pengetahuan yang dituntut pada syarak. Jadi di dalam Faridatul Faraid ni hanya tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk pada zat dan pada sifat sahaja. Pada zat dan pada sifat sahaja. Dia ada satu lagi tu, menyalahi Allah dengan segala yang baharu pada perbuatan. Menyalahi Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Di sini jadi menyalahi pada zat dan sifat. Zat Allah bukan jirim, bukan jisim. Sifat Allah bukan arak yang menumpang di jirim. Gitu je. Jadi zat Allah bukan jirim jisim
yang berbentuk, yang berkehendak pada ruang yang kosong, yang bertempat. Sifat Allah bukan arak, sifat yang baik menumpang di jirim. Dia ada satu lagi tu, tidak menyerupai, menyamai Allah pada perbuatan. Pada perbuatan yang mana perbuatan Allah yang mengadakan segala-gala, perbuatan makhluk tidak ibekas sama sekali. Tapi dalam Faridatul Faraid ini dia hanya berkaitan dengan tidak menyerupai pada zat dan pada sifat. Kada tinggal kat mana-mana ni. Ada sesadar tu dia masuk kepada sifat yang mustahil. Kemudian di bawah tu didatangkan ayat mutasyabihah. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah ni. Ayat ni lah puak-puak yang terpesong yang menyabitkan tempat bagi Allah duduk atas arah, duduk yang selayak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa dalam Al-Quran ni bukan satu kali tu, 7 kali, 7 ayat. Termasuk dalam surah Sajadah kita. Summastawa 'alal arsy. Ada sejadah tu kan? 7 kali. Ni ada orang ni ayat laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Sekali je dia kata. Ar-Rahmanu 'alal arsy 7 kali. Apa beza sekali 7 kali? Ayat Al-Quran satu huruf pun kita wajib beriman. Walaupun tak tahu makna pun. Qaf tahu mana apa? Alif lam mim mana apa? Pun kita wajib beriman. Tak beriman kupur. Ni laisa kami syai'un ni bukan satu huruf. Satu kali dia kata. Ar-Rahmanu 'alal arsy 7 kali. Tu kata Tuhan datang arah. Allah kata. Hal ni. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat kat dia kata. Kata mana? Ni. Ni kita kena faham boleh ni. Di antara yang timbul terpesong adalah berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Selain daripada banyak terpesong dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil lawannya lawan kepada mukhalafatu ta'ala lil hawadith, menyerupai bagi sesuatu daripada segala makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.